Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainadira binti Raimi, nombor matrik S47238. Hari ini saya akan membentangkan tentang latihan industri di syarikat LKPP Corporation yang bertempat di Kuantan, Pahang. Pertama sekali, syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1994 yang bermodalkan RM50 juta. Syarikat LKPP Corporation ini merupakan anak syarikat kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang PKPP dan ianya mempunyai 20 ladang dan 2 kilang beserta dengan anak syarikat. Seterusnya, berikut merupakan jadual kerja di pejabat LKPP Corporation Sdn Bhd, di mana hari Isnin hingga Jumaat merupakan hari bekerja yang bermula pada pukul 8 suku pagi dan balik pada pukul 5 petang. Sabtu dan Ahad merupakan cuti umum di pejabat LKPP Corporation Sdn Bhd. Visi bagi organisasi ini adalah untuk menjadi peneraju utama dalam pembangunan sektor pertanian di pengurusan ladang, industri huluan dan hiliran, pelancongan tani, pemprosesan dan aquaculture. Manakala, misi bagi organisasi ini pula adalah untuk menjadi warga korporat yang terulung dan bertanggungjawab di negeri Pahang khususnya dan di Malaysia dalam bidang pertanian. Yang kedua, untuk mengembangkan perniagaan yang sedia ada dan meneroka bidang baru yang berasaskan pertanian termasuk bioteknologi, pertanian aquaculture. Seterusnya, untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi perladangan dengan memaksimumkan hasil dan keuntungan pada kos yang minimum. Yang terakhir, untuk menguatkan kebolehupayaan pengurusan dan guna tenaga syarikat. Berikut merupakan produk yang dikeluarkan oleh syarikat LKPP Corporation berserta dengan anak syarikat. Produk yang pertama ialah minyak sawit mentah CPO dan palm kernel. CPO dan palm kernel ini merupakan produk utama yang berasaskan kelapa sawit. Yang seterusnya ialah makmur bioorganik. Makmur bioorganik ini dia menghasilkan baja organik daripada sisa kelapa sawit yang telah dikompos. Seterusnya adalah ternakan lembu dan ternakan udang. Sebagai contohnya, udang yang diternak akan di-frozenkan untuk dipasarkan di pasaran. Yang seterusnya adalah tenusu daripada produk susu lembu dan susu kambing. Yang terakhir adalah agro pelancongan, di mana LKPP Corporation mempunyai resort yang diberi nama Agro Semuji Resort. Walau bagaimanapun, Agro Semuji Resort ini sedang dibaik pulih dan dinaik taraf. Agro Semuji Resort ini merupakan resort yang berprinsipkan sumber alam. Berikut merupakan carta organisasi bagi syarikat LKPP Corporation Sdn Bhd. Saya menjalani latihan industri di bahagian agronomi dan khidmat pertanian di bawah pengurus Encik Abdul Aziz bin Mat Pilus. Di bahagian agronomi dan khidmat pertanian ini terdapat satu unit yang dibentuk untuk memantau aktiviti ladang dan kilang supaya mereka tidak melanggar segala SOP yang telah ditetapkan. Unit yang dibentuk ini diberi nama sebagai MSPO. MSPO ini adalah singkatan daripada Malaysia Sustainable Palm Oil, di mana unit ini akan menjalankan aktiviti audit dalaman di ladang dan kilang. MSPO adalah panduan kerja selamat yang mesti dipatuhi oleh ladang dan kilang. MSPO ini merupakan pensijilan terhadap kelapa sawit bagi menentukan kualiti buah tandan segar. Sistem kerja yang dijalankan di unit MSPO ini adalah sistem pengauditan, di mana di dalam sistem pengauditan ini akan menjalankan aktiviti audit di dalam ladang ataupun kilang.
Aktiviti audit dalaman ini dijalankan bagi memastikan semua pekerja di ladang ataupun kilang mengikut kesemua prinsip MSPO. MSPO mempunyai 7 prinsip kesemua sekali. Masalah dia, terdapat beberapa ladang yang meminta untuk menangguhkan jadual pengauditan. Ini akan menyebabkan pihak unit MSPO sendiri terganggu jadual dia. Jadi penyelesaiannya, pihak ladang perlu mengambil cakna akan jadual pengauditan yang ditetapkan oleh pengurus unit MSPO. Yang kedua adalah sistem pemfailan. Di dalam sistem pemfailan ini akan menyusun dan mengemas kini fail mengikut nombor dan kelas yang telah ditetapkan. Masalah dia, fail yang tidak mencukupi akan menyebabkan surat-surat ataupun dokumen yang diterima daripada pihak ladang ataupun kilang tidak dapat disusun dengan kemas. Jadi penyelesaian dia, para pekerja perlu memastikan dan mereka perlu menyusun surat-surat ataupun dokumen susun dengan kemas di atas meja supaya tidak nampak berselerak. Ada beberapa isu yang ingin saya nyatakan. Yang pertama adalah kelengkapan peralatan untuk pekerja kurang, seperti kelengkapan laptop ataupun komputer yang perlu dibawa oleh pekerja sendiri. Seperti saya perlu membawa komputer saya sendiri ataupun laptop saya sendiri untuk menyiapkan kerja. Sebagai penyelesaiannya, pihak organisasi perlu menambah peralatan pekerja ataupun perlu mengambil cakna akan kekurangan peralatan pekerja. Yang kedua adalah kedudukan pelajar praktikal di dalam ofis berada di bahagian belakang, di mana ianya menyusahkan ataupun menyukarkan pelajar praktikal ini mendedahkan diri dia kepada orang lain. Sebagai penyelesaian dia, pihak organisasi sendiri perlu meletakkan ataupun menempatkan pelajar praktikal tersebut di bahagian hadapan supaya ianya senang untuk berkomunikasi ataupun berurusan secara mudah dengan orang lain. Yang ketiga adalah semasa pengauditan dalaman dijalankan, saya sendiri merasai pengalaman tersebut, di mana semasa audit dalaman di ladang, kami telah menemu bual beberapa pekerja di sana dan menanyakan mereka tentang SOP ataupun prinsip MSPO seperti mana yang sepatutnya didedahkan daripada pihak pengurusan ladang sendiri. Walau bagaimanapun, mereka masih terdapat antara mereka kurang kesedaran tentang SOP kerja selamat oleh pekerja ladang tersebut. Penyelesaiannya, pengurus ladang ataupun penyelia ladang perlu sentiasa memberitahu dan memaklumkan kepada mereka sebelum mereka memulakan kerja dan sentiasa mengingatkan mereka tentang SOP kerja selamat kerana ianya melibatkan anggota badan kita. Sepanjang menjalani latihan industri di LKPP Corporation, saya telah melakukan beberapa aktiviti ataupun kerja yang dapat membantu pekerja-pekerja di unit MSPO. Antaranya adalah membantu dalam menyusun dan mengemas kini fail, membuat panggilan kepada ladang ataupun kilang bagi mengemas kini dokumen pemantauan. Saya juga ada mengikuti taklimat tentang RSPO dan ISCC. RSPO adalah singkatan kepada Round Table Sustainable Palm Oil yang berkaitan dengan kelapa sawit. Dan ISCC pula adalah singkatan daripada International Sustainable Carbon Certification. Seterusnya, saya juga mengikuti proses audit dalaman di ladang. Saya telah mengikuti beberapa audit dalaman. Yang terakhir adalah saya membantu dalam menaip semula SOP keselamatan bagi mengemas kini mengikut isu semasa di unit MSPO. Yang terakhir adalah kemahiran tambahan yang saya peroleh daripada kerja ataupun aktiviti yang saya lakukan di pejabat adalah yang pertama, ianya dapat meningkatkan skill saya dalam menggunakan Microsoft Office. Ianya juga dapat meningkatkan keyakinan diri untuk saya bercakap dan bergaul dengan orang lain.
Yang ketiga adalah saya juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di mana sebelum ini saya tidak mengetahui ataupun tidak didedahkan dengan proses audit. Yang keempat adalah menjadikan diri saya seorang yang multitasking di mana bila pekerja memberikan ataupun pengurus memberikan kerja kepada saya dapat melaksanakan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.